Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kerana masih bersiaran bersama dengan saya, Izzah binti Supeni, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam bagi slot program #3A yang telah disediakan oleh Bahagian Psikologi Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, hari ini merupakan siri yang ke-8 untuk program #3A di bawah tajuk Kebimbangan Resah yang Memudaratkan. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa itu kebimbangan? Tuan-tuan dan puan-puan, kebimbangan adalah reaksi minda dan tubuh terhadap situasi tertekan, berbahaya atau situasi yang tidak biasa. Ini adalah rasa tidak selesa, kesusahan atau ketakutan yang anda rasakan sebelum peristiwa penting. Tahap kegelisahan tertentu menolong kita tetap berwaspada dan peka. Tetapi bagi mereka yang menderita gangguan kegelisahan, rasanya jauh dari normal dan boleh melemahkan sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa itu jenis-jenis kebimbangan? Pertama, jenis kebimbangan adalah anxiety disorder, iaitu gangguan kebimbangan adalah gangguan kegelisahan dicirikan oleh umum ketakutan yang berlebihan, iaitu tindak balas emosi terhadap ancaman yang dirasakan ataupun ancaman yang nyata. Kegelisahan iaitu bimbang akan ancaman masa depan dan boleh memberi kesan kepada tingkah laku dan emosi yang negatif. Jenis kebimbangan yang kedua iaitu obsessive compulsive disorder, iaitu bercirikan kepada pemikiran obsesif dan mengganggu. Misalnya selalu bimbang untuk tetap bersih atau tentang ukuran badan seseorang. Ia mencetuskan tingkah laku kompulsif yang berkaitan. Contohnya, cuci tangan berulang kali ataupun senaman berlebihan untuk tubuh badan yang dirasakan bimbang. Tingkah laku ini untuk mengurangkan kegelisahan yang berkaitan dengan pemikiran obsesif. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, jenis kebimbangan yang ketiga iaitu trauma and stress related disorders, gangguan kecemasan yang berkaitan dengan trauma dan stres, berkaitan dengan pengalaman trauma. Contohnya, kematian yang tidak dijangka oleh orang yang disayangi, dari orang yang disayangi, kemalangan kereta atau kejadian ganas seperti perang, gangguan seksual atau tekanan seperti perceraian. Apakah punca kebimbangan? Setiap individu berbeza-beza, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang berpunca daripada comorbidity, iaitu kehadiran lebih daripada satu gangguan pada orang yang sama. Keadaan ini merangkumi penyakit fizikal seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, darah, penyakit berjangkit dan juga demensia. Gangguan mental yang cenderung menunjukkan comorbidity juga merangkumi gangguan makan,
gangguan kegelisahan dan penyalahgunaan bahan. Punca seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah genetik. Faktor genetik merupakan faktor risiko yang diwarisi daripada keturunan. Ia berisiko dalam semua jenis kebimbangan. Punca seterusnya, persekitaran mengalami peristiwa yang menekan juga berkaitan dengan perkembangan kebimbangan. Peristiwa yang menekan pada masa kanak-kanak termasuk mengalami kesulitan, penderaan seksual, fizikal atau emosi, kehilangan atau perpisahan ibu bapa, boleh meningkatkan risiko mengalami kebimbangan di kemudian hari. Punca seterusnya adalah kesihatan. Keadaan kesihatan seseorang yang kronik juga dapat meningkatkan risiko kebimbangan. Menjaga pesakit kronik yang signifikan dari ahli keluarga atau orang yang tersayang juga merupakan faktor yang boleh menyebabkan kebimbangan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan teka, apa seterusnya punca kebimbangan? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, gaya hidup. Pilihan gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi risiko kebimbangan secara signifikan. Penggunaan tembakau atau kafein yang berlebihan juga dapat meningkatkan kegelisahan. Seterusnya adalah faktor demografi. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana cara kita untuk mencegah kebimbangan? Ada 6 cara yang dicadangkan. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu relaksasi. Kedua, berfikiran positif. Ketiga, pemakanan yang sihat. Keempat, rehat yang sempurna. Kelima, bersenam dan bersukan. Keenam, tuan-tuan dan puan-puan, tidur yang cukup. Okey. Apa yang perlu dilakukan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan? Kita perlu sedar, peka dan tindak. Tuan-tuan dan puan-puan, ada perbezaan di antara kerisauan dan juga kebimbangan. Kerisauan merupakan reaksi normal terhadap tekanan. Kebimbangan berlaku tiba-tiba. Kerisauan dicetus oleh pencetus tekanan yang khusus. Kebimbangan berterusan, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga melebihi 2 minggu. Kerisauan boleh membantu dan memberi motivasi, tetapi kebimbangan boleh mengganggu urusan seharian. Kerisauan, relaksasi membantu menghilangkan kerisauan, tetapi kebimbangan berasa mustahil untuk dirawat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa simptom-simptom kebimbangan? Simptom-simptom kebimbangan adalah sesak nafas, hilang selera makan, berpeluh-peluh, sakit kepala, tekanan darah meningkat, suka menyendiri dan cepat penat. Macam mana nak atasi kebimbangan? Kawal pernafasan, fokus kepada aktiviti harian, terbuka berkongsi perasaan kepada orang yang dipercayai, bersenam, bersukan dan perlahankan rentak kerja secara sistematik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua pendengar
Sudah tahu kan apa itu kebimbangan? Resah yang membimbangkan, memudaratkan. Jadi kepada pentadbir semua, penilaian program perlu dilakukan di alamat yang tertera. Dan kepada pendengar-pendengar sekalian, tuan-tuan dan puan yang ingin bertemu ataupun membuat temu janji bersama kaunselor, sila gunakan alamat yang tertera untuk membuat temu janji. Untuk hari ini, cukup setakat ini tuan-tuan dan puan-puan, program #3A. Kita akan berjumpa di lain siri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.